Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Apa khabar kawan-kawan? Apa khabar kenalan saya? Apa khabar rakan-rakan industri? Apa khabar tourism di Malaysia? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Dr. Fatih Badri Al-Haddad. Saya adalah Presiden kepada Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor, SAFTA, dalam bahasa Inggerisnya Selangor Association for Travel and Tours Agency di Selangor. Kita fokus di Selangor. SAFTA adalah ahli kepada Majlis Pelancongan Malaysia atau MTC. Kita telah menganggotai MTC quite sometimes, agak lama. Jadi tujuan objektif kami SAFTA adalah untuk kita membawa suara-suara ahli kami, membawa suara pengguna iaitu penggemar pelancongan di Malaysia, dan kita bawa suara ini untuk didengari oleh pihak kerajaan atau agensi-agensinya. Itu yang motif atau objektif kita tubuhkan SAFTA. Okey? So, hari ini apa tujuan saya berdiri hari ini di hadapan anda semua? Hari ini saya telah diamanahkan oleh MTC untuk berbincang lah, untuk berbincang dan berinteraksi dengan anda semua. Masihkah ada harapan perniagaan pelancongan di Malaysia? Ada harapan lagi ke? Itu yang kita nak bincangkan. Itu yang saya cuba kupas, sama ada masih relevan lagi ke perniagaan pelancongan ni. Okey. Sebelum masa saya diberikan tajuk ni, atau saya nak bawakan tajuk ni, saya rasa tajuk ni okey lah, dia chill, dia remeh aja. Tapi selepas mendengar belanjawan 2021 yang dibentangkan pada Jumaat lepas, tajuk ni jadi satu yang berat untuk saya bawa. Berat. Sebab apa berat? Sebab kita dengar daripada pembentangan bajet tu, kita takut masih relevan lagi ke industri pelancongan di Malaysia ni? Kerajaan ni nampak ke pelancongan ni lagi ni? Apa nak jadi kan? Sekarang semua tutup, semua COVID, semua cerita-cerita semua tak boleh jalan. Kita pun dah 6-7 bulan office tutup, tak ada cerita. So masih relevankah industri pelancongan, perniagaan industri pelancongan di Malaysia? Okey. Sebenarnya apa yang saya ingin kupaskan sebelum kita pergi panjang lebar lagi, elok rasanya saya mulakan dengan kita melihat statistik sikit lah. Kita buka statistik sikit, kita tengok macam mana pelancongan, industri pelancongan ni sebelum COVID ni lah. Maksudnya tahun 2019, 2018, 2017, roughly lah. So nanti tuan-tuan boleh lihat dengan data-data yang saya paparkan di sebelah ni, boleh lihat nanti. Okey. Cuma apa yang saya nak kongsikan adalah kita cerita pasal besar ke tidak industri pelancongan Malaysia ni. Yang itu yang kita nak tengok, adakah industri pelancongan kita ni cukup besar untuk, orang kata dulu kebanyakan pemain industri ni dia T40 kan, kalau ikut bahasa-bahasa belanjawan ni atau bahasa-bahasa LHDN ni, kebanyakan pemain industri ni adalah golongan T40. You take my word, now there are no more T40. There are even B20 kalau ada. Not even B40, B20. To that extent. You bayangkan. Dan yang bestnya, kami ni semua ni, penggiat-penggiat ni, tak layak dapat
Sebab kerajaan yang nak bagi BPN lah apa semua tu, dia tengok kepada kita punya rekod pada 2018. Masa 2018, sebab kata saya tadi, T40. So kita memang tak perlukan. Tapi sekarang ni dia dah jadi B40. Bayangkan. So bila masa kita perlukan, kita tak dapat. Jadi berbaloi ke kita nak maintain dalam industri ni lagi? Yang itu yang kita nak tunjukkan. Okay. Kalau saya boleh kongsikan dekat sini, kita nak tengoklah besar ke tak kan. Bilangan pelancong. Okay. Sebab kita ni, kalau kita nak tengok besar ke tak industri pelancongan ni, kita boleh tengok, okay, bilangan pelancong yang tiba di Malaysia 2017. Okay. Kita bandingkan yang tiba di Malaysia dengan rakyat Malaysia yang pergi keluar negara. So dua-dua ni penggiat industri pelancongan ni terlibat. Yang masuk pun kita terlibat, yang pergi pun kita terlibat. Tiket lah, sediakan package lah. Yang masuk pun sama juga, kita siapkan dia punya ground, hotel semua kan. 2017 seramai 25.95 juta pelancong yang tiba di Malaysia. Itu tahun 2017. Yang rakyat Malaysia pula ke luar negara seramai 44.5 juta. Ramai kan? So bila ramai yang terbang masuk keluar masuk ni, maksudnya industri ni berjalan. Dia merancakkan ekonomi. Okay? You take my word, 2018 GDP kedua terbesar. Okay? GDP pelancongan adalah kedua terbesar. Industri yang kedua terbesar, memberi pulangan dalam negara kasar. So kan, so sebab tu ramai yang nak terlibat dalam industri ni. 2018 seramai 25.83 juta. Okay, 25.83 juta yang pelancong yang tiba. Okay, tahun 2018. Sementara tu rakyat Malaysia yang keluar negara seramai 50.59 juta. Nampak? So bertambah, meningkat. Jadi dia ramai yang masuk, ramai juga yang keluar. So industri ni boom 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 boom. Kan? 2019 seramai 26.1 juta pelancong yang tiba. Okey, yang masuk 26.1 juta. So maksudnya 2017 25.95 juta, 2018 25.83 juta, sementara 2019 26.1 juta. So itulah bilangan ramainya pelancong yang tiba. Macam saya kata tadi, ramai yang masuk, ramai juga yang keluar. Yang keluar seramai 44.5 juta 2017, 50.59 juta pada tahun 2018, so on. Kita meningkat, prosperous, ekonomi bagus. So apa yang dapat? Siapa yang dapat? Kenapa saya kata dia nombor 2 terbesar selepas dalam industri GDP itu? Kerana travel agent dapat berniaga, hotel dapat berniaga, makcik Kiah pun terlibat. Makcik Kiah yang jual mi goreng, nasi goreng, pisang goreng pun sama juga dapat merasai. Orang asli pun dapat. Sebab tu industri pelancongan dia meluas. Okey, dia meluas. Jadi bila industri pelancongan ni macam matilah sekarang ni kan, boleh cakap matilah. Semua yang terlibat tadi, yang saya sebut tadi tu, semua terlibat dan semua tak ada income. Stay still. Stay still. Static. Nak sebut tu static. Teng, dia tak bergerak. So apa yang kita boleh expect untuk 2021? Okay. Tapi sebelum tu, bila kita lihat ramai pelancong yang masuk, sebab tu bila kita rasa pulangan dia banyak, kita jemput, kita lancarkan pada tahun 2020, kita lancarkan Visit Malaysia 2020. Kita buat perancangannya gilang gemilang. Pop 2019 Disember bermulalah disease, pandemik.
di China, di Wuhan. Tapi kita still go on. Kita expect benda tu tak seteruk mana. Januari 2020, masuk Februari 2020, March 2020, boom, border kita tutup, totally shut down. 3 bulan kita duduk rumah. Bayangkan 3 bulan duduk rumah. Tak tahu, tak keluar tau. 3 bulan kan. Boleh fikirkan, boleh ingat tak balik macam mana, apa yang kita buat masa 3 bulan pertama tu PKP kan. Apa yang kita buat. So itu yang masa tu kita semua industri ni masih rasa okey, kita mungkin boleh lagi. Kita kecilkan sikit, lepas tu kerajaan bagi moratorium, banyak membantu, Alhamdulillah. Dan kita dapat apa lagi paling best moratorium lah kan. Tapi kesian rakan-rakan kita yang bawa apa, yang terlibat dalam industri bas persiaran, kesian. Sebab masa diorang nak dapat loan daripada bank, mungkin ada 1 atau 2 bank je kot, RHB mungkin yang bagi loan untuk bas persiaran, tapi tak kepada jadi diorang ni macam mana diorang nak keluarkan bas. Okay, bas harga berapa, 400-500 ribu. So macam mana diorang ni nak ambil, nak beli bas? Jadi diorang ambil daripada syarikat kredit. Jadi bila syarikat kredit ni ambil, diorang ni tak bagi moratorium. Tak ada moratorium, itu yang diorang kesian. No, kena bayar. No business, no income, tapi kena bayar. Ada jugalah syarikat kredit yang berhati perut kan, yang bagi jugalah kan, tapi tak semua. Dia tak macam bank bagi pada kita, sebab kerajaan arahkan bank, institusi kewangan, untuk beri kita moratorium automatik sampai bila, sampai September hari tu kan. Tapi bukan kepada bas persiaran. Jadi kesian. Inilah yang kerajaan perlu tengok kan. Kerajaan perlu tengok. Okay, so now kita bila bercerita ni, kita baru mula, kita baru start dengan benda yang lepas. Benda yang lepas, apa yang telah diberikan, okay, yang membuatkan ramai rakyat Malaysia yang ingin terlibat. Bukan rakyat Malaysia je, even ramai investor daripada luar ingin membuka berkaitan syarikat atau perniagaan yang berkaitan dengan pelancongan. Yang itu sebab business is good kan. Kita bayar income tax 100 over 1,000 kan. So bila bisnes ekonomi bagus, kita pun dapat bagi good business. 2019 kita di tempat ketiga. Okay, 2018 kita tempat kedua. 2019 kita tempat ketiga GDP tau. Okay, tempat ketiga selepas komoditi dan selepas perindustrian. So pelancongan tempat ketiga. Okay, itu yang sekarang ni ramai antara kita cakap GDP nombor 3. Bila kita bagi income pada kerajaan, kita nombor 3. Kementerian kita nombor 3 juga, tapi daripada bawah, Kementerian Pelancongan. So third last, economy first 3. Macam mana? So dekat situ je kita nampak dia tak jive. Okay, so bila dia tak jive, itu jadi kepada kita punya bajet 2021. Okay, sekejap, saya belum nak kupas yang tu lagi. Bila kita kupas tu nanti, baru kita dapat fikirkan sama ada masih relevan tak lagi industri pelancongan ni. Okay, so kita rehat sekejap. Hi guys, I'm back. Hehe. Okay, tadi saya bercakap pasal moratorium kan lah. Okay, kita go back sikit lah kan. Untuk tahun 2020 untuk visit Malaysia kan, visit Malaysia, bila kita kerajaan announce untuk buat visit Malaysia, pemain industri ni ramai yang start invest. Okay, kita invest bas baru kita beli, okay, kita upgrade hotel, kita buka butik hotel,
banyak benda baru yang kita buat. Sebab kita nak menerima, kita jangkakan seramai 30 juta pelawat, turis untuk datang sempena Visit Malaysia 2020. Jadi bila kita, maksudnya kita dah spend kan. Jadi bila pandemik ni berlaku dan border kita tutup, you just imagine kan macam mana industri ni jadi. Garuk kepala sekejap. Sebab bank dia tetap kejar kita. Okey, itu dah kerja dia. Okey. Yang syarikat kredit ni lagilah lintah darat. Okey, dia memang tak ada hati perutnya. Tak tahu mana dia, kalau dia nak tarik lah bas-bas tu, tak tahu mana dia nak parking. Punya banyak lah orang dah invest on buses ni kan. So mana dia nak parking pun kita tak tahu. So sebab tu, okey, apabila kerajaan sebelum tu, apabila pandemik ini bermula, okey, banyak persatuan, okey, kita dah mula berjumpa dengan pihak kerajaan. Macam pelancongan ni kita berjumpa dengan MOTEK lah, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEK. Dan masa tu pula pertukaran kerajaan. Okey, jadi banyak-banyak benda berlaku lah kan masa tu. Jadi kerajaan minister baru masuk, jadi dia pun takes time untuk tahu what this industry is all about. Okay. Dan yang best part dalam pelancongan ni, the top people dalam kementerian tu orang baru dalam industri. Okay. Bukan orang baru dalam pentadbiran kerajaan, dia mungkin dah 20 ke 30 tahun dalam pentadbiran kerajaan, tetapi baru di dalam Kementerian Pelancongan. Okay. KSU baru, TKSU baru, SUB baru. Adalah 2-3 orang yang orang lama kan, yang mungkin sebab tu it takes time for them untuk faham industri ni. Sebab industri pelancongan ni berbeza dengan industri kementerian-kementerian lain. Sebab industri pelancongan dia revolving, daily, berubah hari-hari. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, Makcik Kiyah terlibat, Malim Gunung terlibat, pemandu bas terlibat. Okey, pendek kata, semua yang berkaitan dengan ekonomi terlibat dalam industri pelancongan. Sebab tu apabila pandemik ni berlaku dan pegawai kerajaan di dalam kementerian ni adalah orang baru dalam pelancongan, dia melambatkan proses, melambatkan untuk mereka faham dulu kan. Jadi it takes time. Jadi untuk the first month tu, diorang telah panggil lah untuk track, tak salah saya, ada satu meeting tu untuk kita turut serta bagi pandangan apa semua kan. Jadi kita terlibat dalam tu, and that's it, I think. Yeah, that's it. So okay, tak apa. Okay, mungkin kita bukan nak cakap kementerian tak ada buat apa. Kementerian banyak benda yang dia buat, Terima kasih kepada KSU dan the team. Terima kasih juga kepada Menteri Datuk Seri Haji Nancy. Okay, cuma dan apabila Belanjawan 2021 yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang industri, penggiat industri pelancongan, diumumkan. Okay, so dia start pukul 4.30 kan. Menteri Kewangan buat announcement kan, baca belanjawan pukul 4.30. Tunggu first hour, tak ada. Okay, then now bla 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 bla, semua tak ada pasal pelancongan. Tuk tengok, rupanya dah buka pukul 6. Lebih kurang pukul 6 dan 4.30, pukul 6 baru cerita pasal pelancongan. Ada berapa? Kalau tak salah saya, hal pelancongan adalah strategi ketiga, langkah kedua
Kalau tak silap lah. Kalau silap, betulkan lah kan. Langkah kedua, dia bagi apa? Sedih. Sendiri tengok lah rasanya kan. Nak ulas pun macam kan macam geram kan. Ada ke? Tak faham lah juga kan. Cerita pasal macam hanya di Sabah yang terlibat dengan pandemik. Sebab Sabah punya penggiat industri pelancongan aja yang dapat RM1,000. Yang lain tak dapat. 14 negeri lagi tak dapat. Macam mana macam tu lah. Okey. Lepas tu adalah buat penambahbaikan punya bajet kan, infra. Okey. Dan okey, dia sambung oleh HRDF, dia bagi Januari sampai Jun 6 bulan. Apa lagi dia bagi? Lebih kurang itu. Lepas tu dia bagi training, retraining kepada yang ni paling best, yang kena buang kerja penerbangan, syarikat penerbangan sahaja. Yang kerja hotel macam mana? Yang kerja hotel tu kan, kawan-kawan kita yang kerja hotel tu macam mana? Lu fikirlah sendiri kan, tanggunglah sendiri. Sebab tu itu yang kita masukkan, kita hampa, kita kecewa, kita duka nestapa. Apa benda dia hanya melibatkan 1-2 pihak aja, bukan sektor pun, saya rasa pihak. Okey, dia bagi RM1,000 pada Sabah sahaja. Yang 13 negeri lain melopong, dengar aja. Lepas tu bagi HRDF ni biasa company besar lah, yang staff dia 20 orang dan lebih tu, so dia orang kena mencarum dalam levy untuk HRDF. Company kecil ni tak terlibat, jadi yang company besar. So we talk about hotel, industri penerbangan, yang itu yang kita yang terlibat dengan HRDF. So tak terlibat semua, sektor tu sikit sahaja. Lagi siapa lagi yang terlibat? Kan, maksudnya tak semua, bukan semua dalam industri yang terlibat. Jadi yang kat situ yang kita benda lah kerajaan ni kan, apa benda lah Belanjawan 2021 ni, where are we heading to, ke manakah pelancongan ni nak pergi tahun 2021? Sepatutnya dia kena revive, segarkan balik, pump in money. Remember, we are number 3. Nombor 3 bagi duit kat kerajaan tahun 2019. Nombor 2 tahun 2018. Remember that. Takkan macam ni you all treat kita. Kan, kita pun bukanlah nak cerita kita ni frontliners kan. Kita okey bagi frontliner. Kita tak mau cerita pasal orang dapat tu, tak. Tetapi apa yang you all bagi kat kita? Apa? Tak ada. Itu yang membuatkan kita berfikir sekarang ini, ke mana arah tujuan kita? Apa kita nak jadi? Apakah industri pelancongan ini masih relevan? You nak buat bisnes lagi ke dalam industri pelancongan? Itu persoalan dia. Masih nak stay lagi ke dalam industri pelancongan? Okey? Kesian yang bawa jemaah haji, jemaah umrah tak terbang tahun ni. Setahun tak terbang. Bayangkan yang bawa jemaah ni tak terbang. Kita duk ceritalah, suruh bagi buka lah sempadan untuk umrah, untuk haji next year lah, untuk umrah kan. So kita harap kerajaan mendengar lah benda ni kan. We are not begging, okay, tetapi kita ni ada hak, sebab we are giving, we have given to the government, so we expecting the return. So itu antara dia. Jadi persoalan dia adalah, masihkah ada harapan perniagaan industri pelancongan di Malaysia? You masih nak stay? Okey, kita tengok sikit.
Singapore lah, kita ambil jiran kita lah kan. Singapore ni boleh kita anggap sebagai our competitor. Okay, dalam pelancongan ni memang Selangor lah, Singapore lah yang kalau kita nak tengok our very close competitor. Tak mau cerita, kita punya South kuat, North kita pun kuat, Thailand kan. Okay, yang itu kuat. Jadi itu yang kita nak tengok. Singapore dia dah buka border. Okay, November ni dah buka border. China daripada Shanghai dah terbang masuk. Kalau you test negatif, masa tiba, you tak perlu kuarantin 14 hari. Kalau you suspected, you kena kuarantin. You know, things like that. Think creatively untuk support industri ni balik. Okay, untuk revive, itu yang kita kata revive. Okay, jika kerajaan kita yelah, masing-masing ada hujah lah. Ini hujah kita dalam industri. So jika kerajaan kita berani membuka border, jadi kita boleh nampak ke manakah perniagaan ini nak pergi. Tapi kalau benda macam ni masih now sekarang PKPB lagi kau, satu Malaysia tau, kecuali Perlis, Kelantan, Pahang. Tu yang orang kata bukan PKPB. PK lu fikirlah sendiri. Sampai macam tu dah. Perintah Kawalan Pergerakan kecuali Perlis, Kelantan, Pahang. PKP. Macam tu sekali dah. Kan? Jadi kita terima benda macam ni. Cuma kita nak tahu apa ni? Apa yang kita nak buat ni? What is going on? Ke mana kita nak pergi? Industri ni nak pergi ke mana ni? Pelancongan ni. Pelancongan ni nak ke mana? Jadi, tuan-tuan jawab. Anda jawablah sendiri. Masih adakah pelancongan masih relevan? Bukan. Masihkah berbaloi untuk meneruskan perniagaan pelancongan anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.